Assalamualaikum. Masuk. Kau share. Kau buka page. Share sekarang. Share kat Sevok ke. Sevok macam lambat pula tu. Share kat wall. Ni kereta yang kita tengah check exhaust tadi. Share ke mana? Share kat mana-mana page. Proton service specialist ke. Kereta ni dia keluar fault code, downstream dan dah sensor, heating fault active. Kita dah tukar sensor, sama. Kita dah tukar exhaust, sama. Kita dah buka exhaust, tak ada sumbat. Kita dah try salin ECU, sama. Kita dah cuci grounding, sama. Kereta ni oil pump seal dengan oil sump seal dia bocor. Kita tengah buat gantung enjin. Ni masalah wiring fuel pump problem. Kita nak troubleshoot. Fuel pump dah tukar. Baru pakai 2 hari dia punya fuse letup. Kita tukar fuel pump lain pun sama juga. Kita dah tukar harness fuel pump, sama juga. Kita salin fuse box, sama juga. Salin ECU, sama juga. Ni kita tukar. Ni harness fuel pump kita tukar kan. Wire ni duduknya bawah ni, atas tangki. Nak keluarkan wire ni, jack kereta turun tangki, bos. Share. Baru 2 orang watching ni. Aku dah share banyak, 4 atau aku share. Saya nak share buat kerja, nanti bos marah tak buat kerja. Nanti tu gaji. Mana boleh, gaji bayar ikut jam. Tak boleh nak share. Tak boleh. Apa nak tanya? 5 orang watching ni. Assalamualaikum. Selamat datang ke Janggut Speedworks. Ada apa masalah? Gearbox, engine, EMT, manual. Begitu. Apa yang kita boleh kongsi, kita kongsi. Kalau ada yang cari barang-barang Afkat, mari kita tengok apa yang kita ada di sini. Ni semua gearbox kong ni. Tunggu masa kita nak barai kan, nak jual besi. Ni spare part. Ni kereta ni tengah rebuild, nak jual. Ni barang-barang enjin. Bonnet ada, pintu ada, bumper belakang ada. Bonnet belakang, bonnet depan. Apa yang nak? Seat ada. Lampu ada. Ni lampu second. Nak kena polish dulu. Ni ada lampu-lampu yang dah siap polis. Murah-murah kita tolak. Ada apa soalan boleh tanya? Wiring kita ada. Dashboard pun kita ada simpan. Fender. Apa barang cari? Bagi tahu. Manifold. Radiator, condenser. Itu hari siapa yang cari timing belt second murah-murah tu? Ada banyak timing belt second ni. Pilih. Bayar apa pasang je. Pilih. Belt aircon alternator pun ada. Ada? Nak tukar belt tapi tak ada bajet. Ambil yang second ni banyak ni. Torchlight. Aku macam nampak tadi. Oh, dah tinggal 3 orang. 2 orang dah belah weh. 2 orang dah belah. Apa dia? Tadi 5 orang view. Tinggal 2 orang. Tak menarik kot. Ini aku cakap ni. Jangan. Ada barang free. Alamak, barang free apa lagi? Semalam dah bagi free. Subframe dengan axle pun ada. Rim second pun ada. Rim standard second pun ada.
Halo, halo, halo. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercambah menjadi warisan. Peng, belanja nyanyi sikit, Peng. Ya, nak bagi ya bawah kita. Bawah kita ya. Ni baru nak buka Dun. Oh lama kena pakai kata, kena potong. Ada cable tie? Ada tak muat ah. Bukan gemuk ah sekarang. Ni sensor reverse. Sensor dia baru buka. Power steering. Sensor power steering, sensor oil pump. TDC, safety sensor dah buka. Nak masuk bawah jet tadi. Nonton. Aku yang tengah ni aku tak boleh share kan. Kan dia terfinish, kan dia terkeluar. Azul? Tak tahu, aku tak pernah buat lah. Apa kita nak cerita pasal sini hari ni? Apa kita nak cerita pada hari ni, Zul? Oh. Tanya aku pula. Tanya kau tak boleh Lah. Pasal ni lah wiring ni pening boleh. Tak apa kita cuba. Kita cuba semua. Apa jadi? Semua kasi jadi. Don't worry. Pakcik tu pun dah surrender dah. Dah tukar spark pula, tukar coil berapa kali dah. TDC berapa kali dah servis. Sama juga. Bila cucuk scan, tu dia auto sensor problem. Rizman Yahya, kereta saya kipas radiator tak hidup sob. Ingat motor rosak, saya cek manual hidup pula. Dan pasang aircon pun kipas hidup. Kena cek relay bang. Kena cek relay, fan low relay. Dengan satu lagi nak kena cek temperature sensor. Cek temperature sensor. Kalau cucuk scan, mungkin temperature sensor problem tu akan keluar pada kita punya scan diagnose. Lain soalan. Bang Rizman Yahya, soalan pasal tu kena cek temperature sensor dan juga relay kena cek. Kalau boleh bawa datang ke bengkel, kita cucuk scan diagnose, tengok dulu bacaan sensor temperature okey kita okey. Kalau bacaan tak okey ataupun memang keluar fault code temperature sensor, water temperature sensor, memang kena tukar dulu tu lah. Sebab temperature sensor ada dua function. Satu untuk baca suhu dan bagi tahu pada meter, dan bagi tahu pada ECU untuk ni. Satu lagi untuk trigger kipas jalan. Untuk trigger kipas jalan. Selamat datang di Fakir Kira. Ada apa soalan boleh tanya? Sambil-sambil tu saya cerita sikit lah. Beza Proton Savvy dan kereta-kereta lain. Apa bezanya? Maintenance sama je dengan kereta lain, betul tak Zul? Ada? Minyak hitam kena jaga, minyak brake kena jaga, minyak gearbox kena jaga, coolant kena jaga. Sama je dengan kereta lain. Cuma masalahnya tak ramai pemain tahu je lah. Spare part tak ada masalah. Saya dapat banyak je spare part. Kereta nak rebuild balik daripada tak jalan sampai berjalan, sampai boleh cap balik semua. Okey je. Alhamdulillah.
Minyak hitam, Savvy minyak hitam dia pakai ikut manual book, dia pakai 10W30. Tapi kat Malaysia banyak minyak 10W40. Tak ada masalah, boleh pakai. Kalau pakai minyak rendah pada tu, minyak mineral, ada risiko akan merosakkan enjin. Sebab apa? Sebab komponen-komponen halus dan comel-comel dekat dalam enjin adalah sangat sensitif. Anda boleh lihat di sini adalah salah satu contoh bila owner tak jaga minyak hitam. Minyak hitam dia lambat tukar, dia jadi hangus, minyak hangus berkarat-karat, dia efek lah. Bila jadi macam inilah yang salah satu sebab dia valve seal cepat bocor, cepat crack, valve cepat makan, piston ring pun makan. Lepas tu nanti kan mulalah asap putih keluar, minyak hitam hilang. Bila lampu indikator pintu menyala terus tak mau padam, bagaimana cara membaikinya? Okey, kalau lampu indikator menyala tak nak padam, awak kena check switch pintu. First sekali awak buka pintu satu. Kalau dia menyala, awak tekan button ni. Ini switch bagi tahu bila kita ini switch ni. Bila kita tekan, dia bagi tahu pada komputer bahawa pintu ditutup. Kalau kita tutup pintu ni, tekan button ni dia padam, maksudnya switch ni okey. Kita test satu-satu. Pintu belah depan driver, switchnya dekat sini. Belakang, switchnya berada di sini. Untuk bonet belakang, switchnya berada di mana? Di mana? Bonet belakang switchnya berada sama ada di dalam lock ni ataupun dalam lock ni. Tak pasti. Kena check balik. Selalunya pintu bonet belakang kalau dia switch tak detect, cara nak buat dia, kita adjust benda ni. Benda ni kita pusing, bagi rapat sikit ke dalam. Bila dia rapat ke dalam, bila kita pusing, dia naik ke atas. Jadi gap ni akan makin kecil. Bila gap ni makin kecil, bila kita tutup bonet, dia akan makin rapat ke dalam. Bila rapat ke dalam, dia boleh tolak switch yang indikator pintu tu sampai rapat. So boleh padam. Dia akan terpadam. Untuk bonet depan, switchnya berada di sini. Ni untuk bonet depan punya. Di sini. Jadi kalau bonet depan kita tutup pun dia tak padam. Pintu lain dah check dah ni. Kalau pintu lain belakang bonet semua dah check, sama juga tak padam. Kita adjust getah ini. Getah ni adalah penahan daripada bonet supaya dia tak tutup habis. Kalau kita naikkan ke atas, kita buka macam ini, dia naik. So kita turunkan macam ini. Turun. Kita pulas lawan jam akan naik. Ikut jam dia akan turun. Jadi bonet anda akan rapat ke bawah. Rapat ke bawah kalau turunkan. Awak boleh try dulu dekat kereta awak ya di Fakir. Ada soalan-soalan lain? Soalan-soalan lain? Soalan-soalan lain. Satu benda saya sambil-sambil ni saya teringat lah. Minyak Proton Savvy ni jimat. Betul tu terang jimat saya cakap. Kalau minyak tu parak tak jimat, maksudnya ada problem pada enjin, bearing, gearbox semua. Exhaust semua boleh jadi. Kena check. Masa bawa kereta, kalau awak nampak indikator ni dah tinggal 1 bar, maksudnya awak boleh lajak sejauh 50 km lagi untuk pemanduan santai. Tapi jangan selalu diamalkan. Kalau selalu diamalkan, fuel pump akan jadi cepat panas. Sebab apa fuel pump cepat panas? Okey, saya tunjuk kat tangki. Perlu ke tunjukkan tangki? Okey, dalam tangki dalam tangki minyak, fuel pump disejukkan oleh petrol. Okey, fuel pump berada di dalam ni tangki minyak. Ni tangki petrol kita. Ni pipe ke depan, ni pipe masuk dia. Petrol akan duduk dalam fuel pump akan duduk dalam ni. Fuel pump duduk dalam ni, dia akan tergendam dengan petrol. Dan petrol tu yang akan sejukkan motor fuel pump. Bila motor fuel pump terdedah dengan udara, tak disejukkan oleh petrol, sampai masa fuel pump tu akan cepat panas, motor dia akan cepat panas dan akan cepat kong. Akan makan dia punya carbon brush, makan dia punya amateur. Jadi dia akan cepat kong. Awak nak lepas tu nak tukar motor fuel pump, kena tukar sekali dengan housing fuel pump. Kalau nak tukar motor saja pun boleh, bergantung keadaan. Kalau housing masih cantik, tukar motor je, tak ada masalah. Gary Gani, kereta tiba-tiba jadi berat, tutup switch baru okey masa ada gear.
Jadi berat macam mana tu bang? Bawa kereta je mengerang ke? Macam tu ke? Ataupun macam mana? Tiba-tiba jadi berat Yang tu seeloknya bawa ke bengkel dulu. Kita test drive. InsyaAllah kita boleh bantu. Kita akan boleh bantu tengokkan. Kita troubleshoot punca dia. Kadang-kadang berat ni disebabkan coil, spark plug, TDC, sensor exhaust. Kadang-kadang jadi sebab benda-benda mechanical macam clutch plate habis, clutch jam, brake jam, bearing jam. Nak kena check benda-benda macam tu bang. Kat sini kita ada sebiji enjin half cut sekali dengan gearbox manual. Dah ada gearbox ni, manual ni dah ada orang book. Hari Sabtu dia hantar kereta. InsyaAllah kita boleh salinkan. Enjin ni masih available lagi, belum ada orang booking. Kau punya alah, kejap je kita salin. Macam tak tahu. Kita salin-salin gitu je. Kita boleh ambil, kalau nak murah kita salin gitu je as it is. Kita tengok minyak mana-mana yang bocor, yang tu je kita salin gasket dia. Tak perlu buka head apa semua. Kereta condition, kereta berjalan. Condition kereta berjalan. Di sini ada satu set. Di sini ada blok, satu blok enjin sekali dengan piston lengkap. Di belakang ada sebiji kereta biru kat belakang ni. Kita masih fikir-fikirkan lagi, 50-50 lagi. Kita nak leraikan ke ataupun kita nak rebuild. Sebab ada masalah sikit nak tukar nama. Kita tunggu owner ada masalah sikit. Kereta tu Nick Gaddafi. Selamat datang Nick Gaddafi. Selamat datang. Ada sebarang soalan boleh tanya. Sini saya cerita basic antara basic untuk troubleshoot bila kereta tersadai. Bila kereta anda tersadai tepi jalan tak boleh start. Benda paling pertama sekali awak kena check, nak start tu pulas kunci dia ada bunyi cranking ke tidak. Oh, kejap ada soalan. Kira-kira kita jadi berat tutup sis baru okey masa ada gear. Okey, dah jawab tadi. Amir Haikal Anwar, selamat datang Amir Haikal. Selamat datang. Apa boleh dibuat untuk improve throttle response? Sekarang macam ada lag. Salah satu sebab paling famous sekali adalah throttle body anda diselubungi daki. Throttle body ni sebenarnya dia ada lalu minyak sekali. Ni hose ni adalah daripada rocker cover, head cover gasket ni. Dalam head cover gasket ni ada minyak hitam. Kalau dah panas, overheat, dah panas, minyak tu boleh meruap, dia akan lalu ke pipe ni dan masuk balik ke dalam throttle body. Dimasuk ke intake manifold, dia akan dibakar dan dibuang sekali dalam exhaust. Jadi sampai satu masa anda perlu servis throttle body ni. Sebab apa? Sebab minyak yang masuk tadi dia akan merangkap habuk-habuk ataupun kotoran-kotoran dan menjadi keladak daki-daki di celah-celah bibir ni. Bila celah-celah bibir ni kotor, anda perlu cuci. Kita servis TDC. Kalau dekat sini kita ambil RM20 untuk servis TDC. Tapi kalau anda nak up lagi pedal response, kita ada offer. Kita boleh adjust pedal response. Pedal response ni kita akan buka dan kita adjust dia punya housing dalam dia. Sekarang contohlah sekarang ni pijak, awak kena pijak sekarang ni pijak sikit ada kosong. Tekan lebih sikit baru dia start trigger untuk respon throttle body. Kita akan adjust supaya kita tekan sikit lagi cepat dia respon. Kalau yang itu boleh datang bengkel, kita buat RM70 saja. RM70 saja sekali dengan servis throttle body. Kalau nak buat boleh datang bengkel. Kalau nak respon cantik lagi, respon, kita boleh order upsize throttle body. Throttle body kita akan ambil yang besar sikit, tambah dengan adapter sekali, dalam 750 macam tu. Lepas tu kita terpaksa kita kena buat sekali dengan buat ribat chip, baru dia punya respon dia makin besar. Tapi respon throttle body kalau dah besar tapi fuel regulator awak tak buat, rugi. Apapun kalau modify kereta ni kena buat complete A sampai Z. Lagi cantik kalau dapat last kali buat management sekali, baru best.
Lain-lain soalan, lain-lain soalan. Tarik Facebook. Lain-lain soalan. Oh, tadi saya ada tadi saya ada mention pasal macam mana nak troubleshoot. Macam mana nak troubleshoot kalau kereta anda tersadar di tepi jalan. Kereta terpadam di tepi jalan. Tak boleh start. Okay, first, kalau kereta anda tak boleh start, first kali awak kena check adalah minyak ada tak ada. Minyak ada ke tak ada. Kalau minyak blinking anda start tak hidup, berkemungkinan minyak habis. Satu. Second, api ada ke tak ada. Cabut kepala spark plug. Cabut kabel coil spark plug ni. Buka kotak angin, cabut kabel coil spark plug. Ni, keluarkan kabel ni, masukkan besi paku ke apa panjang sampai kat sini, sampai kena kat body. Try start. Ada api keluar tak? Kalau ada api keluar, maksudnya coil awak okey. Isi okey. Lepas tu apa lagi? Kalau cranking langsung tak bunyi, dia bunyi ketak. Bateri kuat, bunyi ketak. Itu mungkin starter punya solenoid sudah ada masalah. Untuk masalah yang macam tu boleh cuba buat cuba pergi ke kedai aksesori ke pergi mana-mana, minta tambah starter relay untuk sementara waktu. Kalau dah sampai masa dia jadi juga, memang kena tukar sebiji starter. Kalau pulas kunci, starter dia tak bunyi tak, dia bunyi ting. Itu memang out lah tu. Memang kena tukar starter sebiji. Lagi fuel pump. Fuel pump kena check juga. Kalau fuel pump tak jalan, minyak tak sampai dekat enjin, macam mana enjin ni hidup? Macam mana pembakaran pada kebut pembakaran nak berjadi, nak meletup. Jadi kena check fuel pump. Kita dah tahu fuel pump berada dalam tangki, dan tangki berada di bawah seat belakang. Berada di bawah seat belakang. Jadi bila anda buka seat bawah ni, kita boleh nampak ada cap bulat ni. Ni dalam cap ni, sini fuel pump duduk kat sini. Jadi bila awak nak tahu fuel pump berfungsi atau tidak, awak masuk kunci, pusing sampai meter menyala saja, tak perlu start. Kunci pusing pada on. Bila on, awak boleh dengar fuel pump bunyi. Kalau awak tak dengar fuel pump bunyi, maksudnya fuel pump awak masalah. Bila tahu fuel pump bermasalah, fuel pump tak jalan, first awak kena check fuse. Fuse ada putus ke tidak? Fuse fuel pump ada dua. Dekat sini satu, sini satu. Okey, nampak kat sini? Sini tulis alarm airbag fuel pump 15 ampere. 15 ampere. 15 ampere ni adalah fuel pump punya. Kalau fuse ni putus, kalau fuse ni putus, maksudnya current tak sampailah. Cuba tukar dulu fuse, tengok boleh start ke tidak. Kat depan pun sama, dekat fuse box depan pun ada juga fuse yang sama untuk fuel pump. Fuse 15 ampere. Kedudukannya di sini. Di sini bila tengok kat sini, ini dia punya fuse dia. Sama juga kalau putus, problem. Kalau fuse okey, tengok relay pula. Relay fuel pump kat sini. Cuba salin dengan mana-mana relay yang rasanya tak digunakan sangat. Kita try guna horn relay ke, guna front fork relay ke. Itu cara untuk check fuel pump. Tuan Yaakob dah banyak tanya tak jawab. Apa soalannya Tuan Fai? Apa soalannya, boleh tanya sekarang? Apa soalannya, boleh tanya sekarang, kita tengok. Kita cuba jawab. Soalan-soalan yang kita cuba berjawab adalah soalan-soalan yang mudah untuk difahamkan. Kalau soalan tu dah kompleks sangat, better bawa ke bengkel, kita tengok. Tuan Yaakob, apa soalannya Tuan? Dah banyak tanya soalan tak dijawab. Soalan mana yang tak dijawab tu? Rasanya telah saya jawab tadi. Aku tertukar. Hai kalian semua. Selamat datang ke Janggut Speedworks. Nilai 7. Okey, Zaman is watching. Lepas kita semua dah jawab dah. Lain-lain soalan. Kita tak boleh start. Apa lagi?
Abdul Muttalib is watching. Selamat datang Encik Abdul Muttalib. Amir Haikal Anwar, open pot ada betul efek ke? Okey, open pot berbanding dengan close pot, beza dia open pot. Kejap saya ambil contoh. Sebentar saya ambil contoh. Kebetulan saya ada half cut hot beat punya open pot. Dulu masa Proton Savvy mula-mula keluar, macam-macam performance parts dikeluarkan untuk Proton Savvy. Tapi bila Proton Savvy punya sale merodom, dia orang stop production. Ini salah satu barang rare, barang performance rare untuk Proton Savvy. Hot beat open pot. Apa beza open pot dengan close pot? Cold air intake dengan open air intake. Beza dia, cold air intake dia tapis udara sejuk tetapi padat dengan oksigen. Cuma dia terhad dengan volume, isi padu dia terhad untuk masuk ke dalam kebun pembakaran. Jadi oksigen dia padat, pembakaran dia cantik. Open pot, angin masuk lagi laju. Tapi limit dia bila enjin panas, bila cuaca panas, yang masuk laju itulah kebanyakannya angin yang kurang oksigen. Tapi bila rasa open pot dengan close pot ni bila bawa atas highway jauh jalan rasa selesa je, tenang je bawa. Pepah floor pedal pun tak ada masalah. Tapi bila pakai open pot, pick up laju, ringan je rasa kereta. Kereta akan rasa ringan. Rasa pick up laju. Sebab apa? Sebab angin masuk laju. Tapi bila dah atas highway, dah menung, dah sampai full throttle, dah sampai cut off ke apa ke, dia rasa mengerang. Sebab apa dia rasa mengerang? Sebab dia rasa angin tak cukup, dia rasa oksigen tu tak cukup. Jadi kalau untuk rasa pick up ringan, antara benda paling simple untuk kita modify, benda ni kita pakai open pot. Ini boleh buka pasang, tak ada masalah, plug and play je. Kita ada sekarang ni, yang ini masa dia keluar dulu harga dia 400 lebih. Ni saya tunjuk hot beat. Nampak tu hot beats RM 9000 pula, RM 9000. Auto sensor ada jual tak bro? Ada, baru ada 190 barang, siap pasang 220. Auto sensor nak check, biasanya dia akan jadi semput-semput dan tiba-tiba mati sendiri. Lepas tu bila kita scan, biasa akan keluar auto sensor ataupun upstream lambda sensor, downstream lambda sensor. Yang lambda tu semua sensor exhaust punya pasal. So, sensor exhaust ni fungsi dia untuk mengenal pasti ada tak oksigen yang terlepas daripada kebut pembakaran. Kalau oksigen tu terlepas daripada kebut pembakaran, ECU akan adjust supaya semua oksigen dibakar dengan sempurna. Bila oksigen dibakar dengan sempurna, barulah minyak jimat dapat, power dapat, semua dapat. Tapi bila dia dapat dia detect ada lebih, dia akan adjust. Dia akan lebihkan minyak ataupun dia akan kurangkan minyak. Tengok dia akan adjust. Semua tu dah ada dalam ECU engine. Ada lain-lain soalan? Okey, terima kasih bro. Sama-sama. Kalau ada soalan-soalan lain bagi tahu. Okey. Proton Savvy manual second model. Tabung air wiper ada tak bang? Pecah dah. Tabung air wiper ada. Siapa cakap tak ada? Ada. Tu dah nampak dah. Ni dah nampak dah. Nak tabung bawah ke, nak tengkuk ke, bagi tahu ni ada. Ni ada barangnya dah ada. Sekali dengan motor kita bagi. Tapi nanti nak check balik motor tu boleh jalan ke tidak. Tengkuk dia pun ada. Tapi cap dia ni memang beli asing lah. Memang susah nak dapat cap ni. Rasa boleh dapat lagi RM15 cap saja. Gary Gani, dah scan tak keluar result. Okey, kalau scan tak keluar result, tadi masalah apa ni? Gary Gani, kereta tiba-tiba jadi berat, tutup sis baru okey, masa ada lagi. Okey, dah scan tak keluar result. Maksudnya mechanical part. Awak kena check. Awak buka kabel plug awak tu, keluarkan spark plug dan gunakan compression test. Compression test tu untuk check ada tak kebocoran daripada silinder enjin. Kalau ada kebocoran, maksudnya pembakaran enjin tu tak akan sempurna. Piston nombor 1 kompres katalah kompres dia 5 bar. Nombor 2 5 bar. Nombor 3 5 bar, nombor 6 5 bar, semua 5 bar enjin tune. Tapi kalau compression piston nombor 1 5 bar, nombor 2 0 bar, nombor 3 3 bar, nombor 4 1 bar, memang kita akan jadi tempang.
berjoget kereta bunyi Subaru ti brum 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 brum, lepas tu mati. Kena check dulu. Kita kat sini pun ada compression test kita ada. Kita kena check dengan, saya tunjuk contoh lah barangnya. Ini kita guna ini untuk check compression engine saving. Allahu Akbar. Jatuh pula. Kejap je. Okey, ini compression tester yang kita gunakan. Kita gunakan compression tester ni, kita masuk kat lubang silinder, masuk spark plug. Lepas tu orang kat dalam kereta akan cuba crank, cuba start engine. Contoh masuk macam ini, ni getah masuk kat lubang ni, dia akan tahan angin. Seorang tekan kat sini, pastikan meter tu ni button ni untuk reset, bagi gas, bagi compression kat dalam release kosong. So bila dah kosong, semua compression datang, dia akan baca dekat meter. So kena tengok, okey, berapa bar, berapa PSI, berapa bar. Kalau semuanya lebih kurang je 4.5, 5, 5.5, macam tu, ataupun 7 ke 9 ke, tak kisahlah. Kalau semua sama, insya-Allah maksudnya compression engine awak okey. Jadi kita akan check benda lain pula. Satu-satu kena check. Bila tak ada fault code keluar dekat komputer, maksudnya sama ada komputer tu tak support dia punya special function, ataupun yang kerosakan tu adalah punca daripada benda-benda electrical ataupun benda-benda mechanical yang tak ada dalam sistem. Okey. Faham tak gerikan ni? Gerikan ni kena bawa kereta ke bengkel specialist heavy atau bengkel yang lebih arif untuk check. Khairul Azmi, padu bang kalau nak pasang ambil masa lama tak? Khairul Amin, nak pasang apa? Tabung air wiper. Ambil masa tak berapa lama, cuma yang lecehnya nak buka bumper. Boleh tak sampai sejam rasanya. Dalam sejam cukup. Setengah jam, sejam macam tu lah settle, insyaAllah. Kejap je tu. Lain. Ada lagi soalan lain? Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita, bercambah menjadi warisan. Adakah pujian itu pujian ikhlas atau pujian perli? Cetaknya. Aku asal lain nak bunyi tu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Potong gaji. Gurau, sembang, gaji kerja jalan. Ada apa-apa soalan lagi? Just tanya je. Pasal EMT ke, manual ke, gearbox ke, engine ke, insyaAllah kita akan jawab selagi mana kita tahu. Jangan risau, tak kena bayar pun. Dah persoalan dah tadi. Andai ku terbuang tadi terima. Tak best. Baik. Dah halang-halang kita buat video ni, saya nak cerita. 9 hari bulan ni, siapa yang tak tahu, kita akan ada event berlangsung di Putrajaya Prison 1. Di Putrajaya Prison 1 kita akan berkonvoi ramai-ramai berkumpul di Putrajaya. Dekat sana nanti kita akan ada satu slot taklimat tentang first aid, bantuan kecemasan, CPR dan AED pada pukul 11 pagi. Dan kita ada sesi sembang santai.
kita buat sembang santai macam gaya-gaya forum santai lah. Saya akan bersembang dengan kawan-kawan pemain yang otai-otai yang ada dekat Central Malaysia ni, dekat area Selangor ni. Kita akan bersembang dengan Kuda Terbang, kita akan bersembang dengan Osman Baba, dengan Encik Jamal Mat Desa, ahli otopat dan lain-lain lagi. Kalau minyak enjin kena tukar minyak gear sekali ke bang? Tidak sama sekali. Tidak semestinya Encik Khairul Azmi. Khairul Azmi, minyak hitam tukar ikut mileage dia. Kalau minyak 10 W40 biasanya kita tukar 7,000. Kalau minyak sintetik biasanya kita tukar 10,000. Tapi minyak gearbox kita tukar 30,000, 40,000. Minyak gearbox tu dah kira macam major service ke? Betul? Tak kan? Tapi dia punya interval dia hampir sama dengan spark plug, dengan coolant, dengan minyak brake, dengan minyak power steering. Jadi kalau nak tukar benda tu sekali jalan. Sekali jalan minyak gearbox tu boleh kita letakkan satu stiker mileage. Body kit ada Syazwan. Okey, Syazwan reload nak body kit Yang belah mana tu? Belah depan, belakang, kiri, kanan. Body kit kita terhad. Kita ada skirting R3 model, first model. Kereta biru ni boleh pakai skirting megah. Jadi kita rasa nak buka dan jual. Siapa nak datanglah. Datanglah ambil. Ni, datanglah. Kita bagi ambil lah RM60 kiri kanan. Lain-lain skirting bumper rasanya skirting depan R3 punya first model, skirting depan. Skirting tak banyak lah bang. Rasanya lagi cantik kalau cari dekat kedai aksesori. Dekat kedai aksesori boleh pilih, boleh order depan, belakang, kiri, kanan. Kita kat sini dapat kereta tak ada skirting banyak. Okey, faham. Depan rasanya yang ini je lah, yang warna purple ni. Buka stiker, lepas tu dah boleh cat lah. Kita ada satu kat belakang ni. Ini. Kejap. Ni dia skirting dia. Tinggal buka stiker, tak cap sikit cat. Settle. Kalau nak lah, datang sini ambil RM70 je lah. RM70 jalan. Barang apa lagi cari? Siapa-siapa yang mencari barang tu, kalau betul-betul nak, nanti WhatsApp saya 0193138492 atau terus PM saya. Abdul Muttalib, kalau auto sensor problem bila scan komputer detect bila kereta tak boleh hidup. Tak juga. Kalau auto sensor problem, dia terus akan simpan memorize kat dalam komputer box kita. Bila kita cucuk dia akan keluar terus. Lepas tu dia akan keluar sama ada pending atau aktif. Kalau pending tu maksudnya benda tu masih belum diselesaikan. Kalau aktif, benda tu masih aktif, memang masih lagi terjadi masalah tu. Biasanya benda tu walaupun kita dah tukar, tapi kalau kita tak clear fault code, benda tu masalah tu akan masih tersimpan dalam komputer. Masih akan jumpa kalau kita cucuk scan. So enjin hidup ke tak hidup ke, bila kita cucuk scan dia akan keluar, melainkan kita dah clear fault code. Syam Black, wiring modulator AMT berapa harga sob? Abang ambil lah 200 bang. Ada, barang ada. 200 jalan. Kalau nak diskaun kita PM tepi. Ni belakang ni ada satu set robotik. Wiring dia kita boleh let go. Itu tak masuk yang belakang-belakang ni, belakang-belakang ada agak. Ini yang kita tunjuk yang dah ready lah, ready untuk jual, senang. Abang Syam Black, kenapa nak kena tukar wiring AMT bang? Memang ada problem ke soket-soket dia? Kalau soket-soket je problem, kita just tukar soket je lah. Kita kacuk-kacuk dengan kita punya harness yang lama-lama kat sini. Tak perlu tukar satu set, tukar wiring je. Tapi upah buka robotik jugalah. Kena buka robotik jugalah. Ataupun kena selak jugalah, tengok soket mana yang problem. Polish lampu depan ada buat tak bang? Tukar tabung air wiper tadi berapa hantaran dia? Tabung wiper depan tu tukar, kita ambil yang mahal kat upah kot tu. Boleh lah bang, RM70 je lah siap pasang. Selak bumper kita tukar. Selak bumper kita tukar, RM70 siap pasang. Boleh. Syam Black, wiring problem. Wiring problem tu kena check. Wiring tu problem dekat soket ke, atau wire koyak ke. Kena check dulu. Grounding dia putus ke, check dulu.
Takut wiring AMT okey, tapi wiring engine ni problem. Soket purple dia kita segan lah peng. So kena check dulu soket-soket dia, soket sama ada wiring AMT yang problem ataupun penyambung soket yang ke wiring harness engine problem. Apa lagi soalan-soalan dia? Aku segan nak tanya muka habis. Kalau kereta bunyi mengerang 120 ke atas, kenapa ya? Okey, Aus Firdaus, soalan itu menandakan anda mengalami masalah. Kalau rasanya kereta awak tu clutch plate habis kot. Clutch plate habis biasanya. Macam tu lah. Kena check dulu, kena test drive. Naik bukit ada masalah tak? Naik bukit ada masalah tak naik bukit? Tu tanda-tanda kalau clutch plate dah habis. Salah satu tanda dia bila naik bukit ada masalah. Turun bukit satu pun dia tapi kita tak pergi. Mengerang dia lebih tapi tak pergi. Bila tukar clutch plate pastikan original sebab kita dah dapat banyak kes-kes tukar clutch plate tiruan. Belum sampai setahun dia punya bearing berbunyi, bearing pecah, clutch plate hangus, pressure plate pecah, macam-macam. Seeloknya pakai original. Kalau tak nak original kita pakai custom dia. Custom dia boleh fikir, kita boleh kau tip. Custom punya kita boleh kau tip. Saya tunjuk original punya clutch plate. Begini. Ni lama punya second. Besar ni. Ni dah habis dah ni. Macam tayar, dia ada bunga dia. Bila dah habis dia botak. Kan? Jadi original macam ini. Tapi kita ada custom punya. Kita besarkan sikit clutch plate tu. Jadi kalau engine anda dah buat dan clutch plate original pun tak boleh nak support, kita ambil gedabak punya. Besar pressure plate dia, besar clutch pad dia. Flywheel pun kita modify sikit supaya kita boleh masuk pressure plate ni. Ni dah siap. Hari Sabtu kedai buka tak? Hari Sabtu kita kalau sebenarnya kita tutup, tapi kita buka sebab kita nak standby untuk event 9 hari bulan. Sabtu 8 hari bulan kita buka, cuma kita tak ambil job berat-berat untuk walk in. Job berat-berat untuk walk in kita tak ambil. Untuk job ringan-ringan boleh sebab kita nak standby untuk prepare. Kita nak standby untuk prepare event 9 hari bulan tu. Takut ada macam-macam urusan kita nak kena selesaikan. Nak standby bawa barang-barang tu lepas semua supaya perjalanan program itu lancar. Senang kalau nak buat DIY apa semua. Kalau barang tak cukup, kita boleh bawa. Wiring problem kereta bunyi mengerang. Abang Usut handsome lah. Hai Wahid, terima kasih Encik Wahid. High speed balancing nak kena tengok dulu ke barang bawah. High speed balancing nak kena tengok barang bawah. High speed balancing ni balancing tayar je lah. Kena tengok dulu barang bawah. Maksudnya kena tengok bearing tayar, kena tengok absorber, spring, kena tengok lower arm, ball joint, stabilizer link, start frame bush, absorber axle belakang punya bush kena check juga. Naik bukit okey, tak ada masalah. Aus Firdaus boleh datang bengkel dulu, kita tengok macam mana. Kalau tegang clutch dah rasa keras, biasanya tanda-tanda clutch dah nak habis. Ataupun mengerang tu nak kena tahu juga. Mengerang tu sebab apa? Mengerang macam mana nak tahu juga. Susah sikit nak check macam tu. Hajar Aswad Muhammad. Wow, Hazama. Hazama dah tak berapa nak Hazama lah bang. Sudah kembang. Khairul Azmi satu kali buka. Dia jawab tadi. Berapa usuk clutch plate siap tukar siap upah? Kalau clutch plate original manual barang 550, upah pasang kita ambil 300. Kalau untuk AMT barang 550, clutch upah pasang 370. AMT susah sikit sebab kita nak kena buat keluar robotik dulu. Lepas buat keluar robotik kita pasang, lepas pasang dia tak macam manual tukar clutch plate, lepas pasang kita adjust kabel clutch tu jalan. Tapi AMT lepas pasang clutch plate ada risiko dia 50-50. Ada masa-masa setengah-setengah kes dia pasang robotik semua, setting balik program terus boleh jalan. Ada setengah-setengah tu dia tak jadi macam tu, dia akan melompat mati. Macam kita, kalau kita biasa dah bawa kereta yang dengan clutch pendek, dia dah biasa bawa kereta yang clutch panjang, kita tekan jauh baru dia gigit. Tapi tiba-tiba kita lompat masuk kat kereta lagi satu, dia adjust pedal clutch dia pendek, dia lepas sikit dia melompat. Jadi EMT tu dia jadi bengong kejap, dia ambil masa sikit untuk learning. Sama ada paling cepat kita nak settlekan masalah tu, kita salin TCU yang dah okey. InsyaAllah okey. Tapi kalau kita tak ada bajet untuk tukar TCU tu,
kita akan ada step by step untuk proses dia untuk bagi dia learning balik lah kedudukan kelas baru. Proposal kelas split dah tukar. Ada event serah kereta tak Haji Aswad? Event serah kereta, serah duit, serahlah kereta. Aus Firdaus, okey bos. Apa yang soalan Aus Firdaus tadi? Naik bukit okey. Okey. InsyaAllah kita jumpa. Malaysia, okey so memang nak tukar dengan tapi bulanan dulu. Tak ada masalah, kita kumpul pelan-pelan, kumpul duit beli barang dulu, tak apa kemudian. Dah ada duit upah nanti baru kita pasang. Tak ada masalah. Tapi untuk tukar kelas speed kena standby barang lain. Salah antara ini adalah bila kita tukar kelas speed, first thing kita kena check flywheel. Permukaan flywheel cantik lagi atau tidak. Lepas tu kita akan check getah driveshaft boot yang bersambung daripada gearbox ke batang driveshaft. Kalau getah driveshaft tu crack ataupun koyak, minyak gearbox boleh keluar. Bila minyak gearbox keluar sampai masa minyak gearbox kering, gearbox boleh overheat, bearing dia boleh pecah, gearbox jam. Tu kos ketul ataupun overhaul balik. Jadi kos tu dah jadi 4 angka untuk gearbox saja. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Kita kalau dah lalang buat tu kita tukar sekali. Sambil-sambil tu sebabkan oil seal clash, flywheel oil seal berada di belakang flywheel bersambung dengan crankshaft. Flywheel oil seal tu biasanya kita akan saja untuk tukar sekali lah kalau dah lama mileage dah tinggi. Kita tak nak nanti kan kita dah ambil upah 300 untuk tukar clutch plate, tapi bila flywheel oil seal bocor di kemudian hari kena tambah lagi upah 300 untuk tukar flywheel oil seal pula. Padahal benda oil seal tu RM60 je. Dah rugi kat situ. Dah rugi 2 kali upah kat situ. Ada apa-apa soalan lain? Soalan lain boleh diutarakan di sini. Lampu depan ada tak? Polis lampu depan ada buat tak bang? Okey. La ilaha illallah, lupa nak jawab. Khairul Azmi, polis lampu depan ada, kita buat ada. Tapi kita kena panggil kita punya subkon kita, Encik Akmal daripada Seremban, dia yang akan datang buat kat sini. Kita ambil RM60 sepasang. Lagi-lagi RM60 kalau kata tinta, tak ada pakai tinta, cermin direct. Kalau ada pakai tinta tu nak dibuang dulu, kita kena tambah lagi RM10, jadi RM70 sepasang. ISP balancing ni okey. Lain-lain soalan. 13 orang ni tolonglah share. Bagi meriah sikit. Selain Sevi ada di paketan lain tak Haji Aswad Muhammad Syam? Adalah sikit-sikit. Tapi kita ambil tu, kita tak nak iklan lagi buat masa ni. Baru ni kita buat Honda City. Honda City tukar coil, spark plug, minyak hitam dengan minyak CVT. Bila nak kahwin? Soalan tu dah dijawab dalam post lepas. InsyaAllah bulan 10 nanti. Doakan aja lah. Sihat tak? Banyaknya soalan di luar kemampuan ni. Sihat tak? Alhamdulillah, awak nampak saya senyum. Awak nampak saya sihat di sini. Saya sihat di sini. Dah mandi ke belum? Dah. Ni muka orang dah mandi ni bang. Muka orang dah mandi dah ni. Tak mandi muka lain, sembab mata. Orang selamat datang, masih menonton 19 orang ini. Jemput share video ini. Kalau ada soalan-soalan lain yang belum dijawab, boleh diutarakan di sini. Nak datang bengkel boleh tak? Sila. Adik-beradik 3 orang. Tinggal saya je yang belum kahwin lagi. Muhammad Fikri. Dan kalau nak buat balik bilik berapa kos? Muhammad Fikri. Dan kalau nak buat balik bilik berapa kosnya? Muhammad Fikri, soalan apa ni? Nak buat balik apa tu? Apa yang nak dibuat balik tu Muhammad Fikri? Alibai mana ada marah-marah. Dia sopan santun orang ni. Sungguh penyabar orangnya. Rajin bekerja. Yang Peng ni dia lain sikit. Dia ni kalau kita lupa, tak ada job, lupa nak bagi dia job, dia tinggal kangkung lah. Tapi Alhamdulillah kalau ada task, laju tangan dia.
Tak apa, training baru 2 hari ya, Peng? Baru 2 hari. Zul kat mana tu, Zul? Oh. Kasih barrel. Sila jemput kasih barrel. Nak buat giveaway. Semalam baru buat. Nak buat giveaway apa? Ada carangan nak bagi giveaway. Okey, sekarang kita ada satu design baru, stiker janggut Speedwork. Kita tengah proses. Dalam masa seminggu lagi kot, InsyaAllah ada. Kita buat stiker besar-besar lebar tapak tangan. Ada logo janggut Speedwork. Dia seakan-akan logo pada kita punya business card ni. Dulu kita pakai stiker yang panjang janggut Speedwork tu kan. Tapi sekarang kita pakai stiker. Kita buat design yang putih ni. Yang putih ni. Kita ikut design putih ni. Kita nak buat stiker tampal pada kereta. So stiker ni kita nak bagi syarat apa ni, Peng? Kita nak bagi giveaway kat siapa ni? Okey, siapa-siapa yang menonton boleh PM saya. Saya akan save seorang sekeping stiker baru. Lepas pada hari ini saya akan jual stiker tu berharga RM8 sekeping. RM8 sekeping. Kalau siapa-siapa yang berminat beli, boleh bagi tahu. Baju event 9 hari bulan boleh order lagi tak? Minta maaf kawan-kawan semua, sekarang order kita dah hantar pada Isnin lepas. Tapi dengan duka citanya dimaklumkan bahawa baju tu tak sempat untuk siap pada 9 hari bulan. Dia kata hari Isnin paling cepat, hari Selasa paling lewat. Dia kata macam tu. Dia jadi lambat sebab nak kena buat sulaman. Kita buat 2 logo dekat sini, Proton dan Renault. Sebelah sini janggut Speedwork punya logo sulam. Baju tu nanti kita akan tunjuk dekat dalam page. Kalau ada siapa-siapa nak beli, kita akan jual pada harga RM55. RM55 sehelai untuk saiz S, M, X, S, M, L dan XL. Atas pada tu akan ada penambahan harga. Itu nanti kita PM tepi. Kalau nak, bagi tahu. Saya akan upload gambar ni nanti. Gambar baju design tu. Amin is watching. Syahmi Abu Bakar nak satu. Siapa-siapa yang dah watching ni boleh PM saya cakap nak stiker. Boleh PM cakap nak stiker. Saya dah tonton live dan saya nak stiker. Cakap macam tu. Saya nak stiker baru. PM Messenger, nanti saya akan simpan. Kita akan tamatkan permintaan. Kita tak apa, kita stay live lagi. Kita stay live lagi. Kita akan tengok sepanjang hari ni. Kita tamat je video ni, kita akan set Messenger sebelum tamat video. Siapa yang minta, kita akan bagi. Tapi datang kat bengkel tutup. Kena datang bengkel ambil. Tapi kita akan maklumkan bila stiker dapat. Ya, kita dah order 50 keping. Jadi insya-Allah dalam 50 keping tu 20 atau 30 saya akan standby. Sekarang ni dah ada 22, tadi nampak ada 25. 25 is watching. 25 is watching. So mungkin 25 tu je lah yang akan dapat. Nak satu, Nabil is watching. Hai Nabil, kat mana kau merantau sekarang? Hari ni job dekat mana Nabil? Nak stiker satu. Syami Abu Bakar, panjang. Aku suruh PM, bukannya komen kat sini. Boleh saya dah komen saya nak kereta. Bang Aswad ni lain macam kau punya request. Sabar. Kereta dah siap, kereta boleh jalan. Tadi saya dah bawa jalan dah tadi pun. Pagi tadi saya guna kereta tu pergi rest kereta dekat Setapak. Ya, lain-lain soalan tak ada. Soalan berkenaan kereta yang boleh saya cuba jawab. Share lagi Rizman Yahya. Saya ketik pada dah jawab dah tadi. Lain-lain soalan. Syamil tak nak PM. Aku dah nampak tadi notification Syamil tolong PM. Afif. Siapa nak kahwin boleh bagi tahu. Ada kawan, ada staff kami ni ejen kahwin bagi tahu. Zul ejen kahwin. Okey. Sevi boleh masuk enjin Honda tak? Boleh.
dah ada orang masukkan enjin Honda VTEC kecil dekat CV, tapi bermasalah, dahsyat putus. Kalau nak cuba boleh je. Muhammad Aminuddin bin Ahmad, dia bagi soalan politik lah pula. Mahathir ke Najib, mana saya tahu apa yang jangkanya. Macam nampak kereta merah lepas tu Sungai Besi tadi. Syam Black, nampak kereta merah WTR tu Sungai Besi. Pukul berapa? Saya pagi tadi pukul 9 saya shoot ke Setapak. Sampai dekat sana 10.30. Saya balik sini 12.30 saya sampai balik kat Nilai. Mungkin betul lah tu Syam Black boleh nak bersisir dengan kereta saya lah tu. Saya macam ada nampak CV warna hitam, exhaust belakang tonggek. Mungkin kereta awak. Aus Firdaus, minyak petrol kuat ada kena mengena dengan mengerang tak? Ada kena mengena. Kena tengok dulu apa masalah. Bearing jam boleh jadi. Kena check. Bawa datang ke bengkel Cik Aus. Lain. Ada sebarang soalan lagi. Kena request lagu. Zul, lagu Skeping. Peng dah nyanyi lagu tadi. Apa-apa lagu lah, lagu karaoke. Kau suruh PM tepi private message Amin. Janganlah skema sangat, janganlah lu wendo sangat. Nak sikit. Guys, hari ni panas ya guys. Esok aku buat. Jangan lupa subscribe. Guys, jangan lupa subscribe guys. Subscribe itu gratis guys. Bila uphill Centinlam nak uphill, tengok itu kena tanya Abang Nordin. Selalunya yang uphill genting ni kita plan dengan Abang Nordin. Ahad malam. Jom ah. Ahad malam lepas event. Ada yang cadangkan kita pergi Ahad malam lepas event. InsyaAllah kita tengok, kita akan teruskan kalau ramai yang bersetuju. Saya Ahad tu memang saya dah lapangkan. Boleh. Syahmi Abu Bakar, kereta aku kalau buka aircon tapi tak bergerak, tiba-tiba mati enjin, kenapa? Ada kemungkinan kompresor aircon awak dah jam. Kemungkinan kompresor aircon dah jam. Kena tukar kompresor aircon dan servis balik. Buang semua gas, buang semua minyak, servis balik, cuci semua. Lepas tu baru masuk kompresor baru, nanti masuk balik gas semua. Abang Vek Asrul Nizam Asrah is watching. Selamat datang Abang Vek. Itu. Ya, Toyota. King Toyota. Abang Vek King Toyota. Zul cakap Abang Vek King Toyota. Selamat datang. Otai sudah masuk. Centinlam, jom. Kasihan Jod. Nanti kita kumpul ramai-ramai, kita unjut je. Naik genting, tak ada masalah. Jemput share. Seganlah kita nak tunjuk. Please share guys, jangan lupa subscribe guys. Kalau rasa free tu nanti share dan subscribe lah channel YouTube saya. Saya dah tukar channel YouTube saya, nama Janggut Speedworks Garage. Subscribe, like dan share video-video tersebut kalau rasa bermanfaat. Nanti kalau ada rasa-rasa nak request apa-apa video, video tutorial ke, video pertanyaan ke, penerangan ke, bagi tahu. InsyaAllah saya akan buat kalau saya ada ke lapangan. Hajar Aswad je. Syahmi Abu Bakar, kadang-kadang tengah jalan macam nak mati tapi enjin nasib tak mati. Bawa datang dulu kena tengok. Kalau kata dekat kalau kata kompresor aircon ni lah. Tapi rasa kat JB boleh jumpa dekat bengkel Bang Bulat, dekat Kempas Syarif Faiman. Kena check tu spark plug ke, coil ke, kompresor jam ke, nak kena check. Ignition coil boleh jadi juga tu. Centinlam, kereta sudah rehat lama. Jangan kasih rehat lama-lama bos. Rehat lama-lama pun tak baik. Nanti minyak hitam dia akan mendap ke bawah, dia akan jadi keladak. Nanti kacau, enjin performance kacau, nanti kena bawa keluar jalan-jalan. Jangan bagi bearing tu lekat, jangan bagi brake lekat. Kasih jalan-jalan. Pusing-pusing dekat rumah, lepas tu parking balik. Mana lagi kawan-kawan lain? Jom share guys. Kita jalan Zul.
Ada keluar lagi tak pagut dia? Hilang? Try jalan. Kalau okey, alhamdulillah kita boleh panggil owner. Hari tu tukar throttle body, masa scan keluar ECU problem, ignition coil dah tukar hari tu. Okey Syami, try buka soket ECU, tiga soket ECU buka. Kemudian tembak angin, kalau ada contact cleaner atau brake cleaner, spray dulu bagi dia bersihkan daki-daki tu dan kering. Dah kering, awak pasang balik, rapatkan betul-betul rapat, tekan betul-betul rapat. Tekan betul-betul rapat. Cuba, kadang-kadang soket longgar boleh jadi. Soket pada ECU check, soket pada coil pun check, soket pada throttle body pun check. Semua soket-soket tu kena check. Takut kadang-kadang api tak sampai, current tak cantik. Bila current tak cantik, bacaan sensor pun tak cantik. Bacaan sensor tak cantik, firing order semua kacau lah. Lain soalan? Ni kereta Banas dari Seremban. Itu hari dia datang dengan kita, tukar topsil gasket, tukar clutch plate, lain-lain. Sekarang ni tinggal nak tukar dia punya ni lah, tukar oil pump punya seal dengan oil suppressor. Kadang-kadang kalau perasan minyak hitam tu hilang, tak tutup pasal, kita kena tap kat mana minyak tu keluar. Mana kereta Angah Syami? Yang mana satu? Yang kelabu ke? Yang merah ni ke? Yang keluar ion hitam tadi? Kalau merah ni memang lawa. Owner baru cat. Lepas tu baru ni dia tersadai seminggu. Kemudian dia panggil saya datang untuk tukar fuel pump. Alhamdulillah lepas saya tukar tu okey. Tapi 2-3 hari kemudian dia pakai, ada masalah sangkut dekat lekas. Cuma bila dia dah tarik ke sini, kita check lah, kita claim warranty untuk try tukar fuel pump. Tapi kita tukar fuel pump baru pun sama juga. Kita masukkan fuel pump second hand daripada kereta lain yang bergerak, fuel pump okey pun sama juga. Dia tendang pada fuse dan fuse putus. Jadi kita kena check. Sekarang ni kita dah check macam-macam wire. Kita sekarang tinggal nak check wiring dashboard dan juga wiring cabin. Abang Haji Aswad, warna merah ni lawa ke atau warna merah yang WTR tu? Kereta ni lawa, sport rim masih yang itu. Silver kereta tu warna kelabu lah. Panjang NBW tu kereta warna kelabu lah, bukan warna silver. Yang purple ni kereta, alamak, masih bermasalah kereta yang kita buat exhaust tadi. Tak apa, patah balik, kita akan check balik semula. Fuse box problem boleh jadi. Apa lagi yang nak kena check? Dah 33 orang menonton. Selamat datang semua. Apa khabar? Ada apa masalah, bagi tahu tentang proton CV anda. Kalau tak dapat datang turun kat nilai, tak apa, bagi tahu anda kat mana. Kalau nak saya yang datang cek, boleh, tak ada masalah. Kita akan kirakan kos transport, upah dan harga barang masih sama seperti buat kat bengkel. Cuma penambahan untuk kos transport sahaja. Tapi kalau nak cari bengkel yang terdekat pun, insya-Allah saya boleh suggestkan. Bagi tahu saya saja kat mana anda berada, insya-Allah saya boleh tolong sampai kereta anda selesai. Bukan kereta Angah ke yang kita akhir dulu? Angah Rawang ke yang maksudnya ni? Angah Rawang tak silap, dia dah jual kereta dia ambil kereta lain warna hitam. Sekarang kereta tu ada masalah, koil api tak menyala. Masih dalam troubleshoot, tapi kereta dekat Rawang, jadi kita tak dapat nak check. Itu hari saya datang pergi tengok kereta dia, api pada coil tak datang. Tapi lepas saya balik tu, dia cakap dia dah try cuba tukar coil pada kereta CV lagi satu, sama juga, api tak ada. Kenapa dah tak boleh share je? Kenapa dah tak boleh share? Dah limit Dah berapa page dah awak share? Pula.
Tak apa, kereta Angah tu coming soon akan bawa ke sini juga tu. Kita akan cuba selesaikan. Kita tengok macam mana. Ada kemungkinan pada wiring engine, wiring dashboard ke apa ke, mungkin ada api kacau, kunci punya ni pun kacau, boleh jadi. Worldwide share. Terima kasih Bang Suat. Siapa yang ada masalah dengan Proton Savvy, bagi tahu. Daripada anda sadarkan Proton Savvy anda, baik kita repair, kita bagi hidup, insya-Allah kita boleh bagi dia tak sampai 3,000. Tu ada sebiji kereta kat depan tu, MBV, saya ambil dari lampu. Kereta dah parking bertahun-tahun dah. Saya tukar fuel pump, saya tukar TDC, saya tukar electric pump. 3 barang je saya tukar. Dah boleh start dah. Cuma sekarang kereta tu kita nak bela balik sebab dia punya brake dah jam, dia punya barang-barang lain pun ada yang dah rosak, yang kena buat oil seal, top seal gasket dia pun dah ni, kabel coil pun dah kena makan tikus. Jadi banyak kita nak bela balik. InsyaAllah lepas bela kita akan polish balik, cat dia apa semua. Kalau ada yang berminat mencari kereta Savvy murah dalam keadaan yang baik, dan kita boleh bagi waranti sebulan. Sebulan lepas beli kita bagi waranti. Apa-apa masalah boleh datang, kita repair for free of charge. Kita akan check pastikan kereta tu betul-betul okey, baru kita akan release untuk dijual. Sekarang ni ada dalam proses, ada satu, dua, tiga kereta, ada 5 kereta sebenarnya dalam proses nak disiapkan. Kalau nak nak dicat sekali tambah 1,000. Kalau nak as it is, itu harga dia. Nanti boleh PM tepi. Sebut check spark plug, check benda lain pula coil ke spark plug ke. Tengok api dia cantik tak? Minyak. Fuel filter try tengok sumbat tak? Yang lain okey lah. Boleh test drive, boleh datang Bang Suat, boleh datang kita test drive. Kita ada kereta-kereta lain sekali nak test drive kalau nak bajet murah sikit. Kita offer kereta Proton Savvy yang dalam keadaan baik dijual as it is, 2,500, 3,000 deposit, 300 bulanan sahaja. Jadi tak perlu pening-pening, tak perlu kelang kabut nak cari kereta second hand. Beli kereta yang dah sadai, yang orang jual dalam keadaan kita tak tahu dalam dia macam mana. Kadang-kadang orang jual kereta 3,000, 4,000, lepas tu baru pakai tak sampai sebulan, clutch plate pula habis, timing belt pula putus. Jadi jangan risau, kalau kat sini kita akan pastikan timing belt dalam keadaan baik, clutch plate dalam keadaan baik. Kita akan pastikan kalau boleh kereta tu dalam tak ada masalah untuk dipandu di seluruh Malaysia, Johor, Perlis, tak ada masalah. Dalam masa sebulan tak ada masalah, dalam masa setahun pun tak ada masalah. Tapi apapun kita akan bagi waranti untuk bahagian enjin, bahagian gearbox, bahagian radiator, bahagian aircon. Itu benda-benda utama sekali dalam kereta ni. Benda-benda tu kalau rosak tengah jalan, itu costing dia tinggi. Jadi 4 benda ni kita akan pastikan dalam keadaan terbaik sebelum kita jual. Kalau ada owner dah puas hati untuk dengan kereta harga tu sekian, kita akan uruskan proses jual beli dan ansuran. Macam kenal bro Soleh Ahmad. Selamat datang Cik Soleh Ahmad, Abang Media Prima kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalau test pump dia jalan lama tak? Dia jalan sekali ke berkali? Ni. Dia jalan lama juga. Kau kena standby dalam motor lah. Kita nak test, standby pancuk dalam motor. Botol dia mineral kosong. Tak boleh stop kan? Dia tak lama. Tapi macam kita on kunci lah. On kunci je. On kunci je. Bang Soleh, lama tak jumpa Bang Soleh. Itu hari jumpa dengan Abang Mat kat bawah, tak jumpa, tak kira salam dulu. Kak Suna sihat? Abang Soleh, tolong share Bang Soleh. Tolong share. Tolong share kalau ada kawan-kawan yang ada Proton Savvy, ada masalah untuk cari pomen Proton Savvy di kawasan anda, boleh maklumkan pada saya boleh bantu. Kawan-kawan saya ada mengata-kata dekat Kedah ada 2 pomen, dekat Terengganu ada seorang pomen di cover Terengganu dan Kelantan, dekat Kuantan pun ada, dekat Selangor, dekat Sungai Buloh, dekat Gombak, dekat Pandamaran Kelang, Batu Tiga Shah Alam, dekat Puchong, dekat Putra Hike, dekat Melaka, dekat Muar, dekat Palung 8, dekat Nilai, saya ada dekat Nilai, dekat JB, kat Kempas ada, kat Pasir Gudang ada. Sabah Sarawak je saya belum ada yang betul-betul saya boleh share. Tapi kalau dekat Sabah Sarawak,
InsyaAllah boleh hubungi saya akan cuba troubleshoot. Kalau kata susah nak troubleshoot, hantar parts yang awak rasa rosak itu, hantar pada saya akan test pada kereta dekat sini. Dan kalau kata betul benda itu masalah, saya akan gantikan siap-siap, hantar pada awak dan akan assist awak untuk jumpa sana untuk tolong pasang dan tolong set up balik. Siapa-siapa ada masalah dengan Proton Savvy boleh maklumkan pada saya. Kalau ada yang mencari kereta murah berharga bawah 10,000 dalam keadaan baik, selesa untuk dipandu, tak ada masalah, boleh hubungi saya. Saya ada 5 kereta dalam proses sekarang ni. Ada sebiji Proton Savvy manual, cat cantik, seat dalam cantik, luar dalam cantik, tinggal kita nak overhaul engine. Dah siap overhaul engine tu, kita akan jualkan dengan harga 7,500 cash. Tapi kalau nak buat ansuran pun boleh, kita ada minta deposit sikit, 3,000 atau 4,000, lepas tu ansuran 300. Kita tengok tempoh berapa bulan. Ya. Fuel pump kalau rasa tak ni, try tukar lah. Tengok fuel filter sekali. Fuel filter sumbat boleh jadi. Fuel pump rasa tak pasti, aku tak ingat kereta ni dah banyak kali dah. Kena check dulu. Dua-dua baru Terima kasih Bang Aswad, tolong type apa yang saya cakap tadi. Ezah Zainal nak tanya, kenapa kereta Savvy saya bila kita dah matikan enjin dan cabut kunci masih ada bunyi? Bunyi tu bunyi dekat depan ya. Berapa lama tempoh dia berbunyi tu? Biasanya bunyi itu adalah bunyi daripada kipas. Sekejap saya pusing kamera. Okey, fan motor ni dia akan sentiasa berpusing selagi temperature sensor ni detect suhu enjin berada lebih tinggi daripada atas pada 97 darjah Celsius. Jadi kalau kita off kunci sekalipun, kalau suhu enjin belum turun bawah pada 97 darjah Celsius, dia akan terus berbunyi. Terus berpusing. Dia berpusing, dia bunyi lah. Jadi kalau katalah awak dah biar dekat setengah jam, still tak padam-padam juga kipas tu, awak kena check dia punya relay bawah ni, ada relay untuk kipas motor. Bawa datang bengkel, kita akan check. Dan share dalam view group. Abang doakan awak berjaya dunia akhirat, amin. Amin. Terima kasih Bang Soleh, terima kasih banyak-banyak Bang Soleh. Cik Ezah Zainal, harap-harap soalan awak terjawab tadi. Ada soalan lain pasal Proton Savvy? Kalau ada jumpa kawan-kawan saudara mara yang biar kereta Savvy dia sadai tepi jalan tu, nak beli ke, kalau tiba-tiba dia jual murah-murah ke, nak bagi free ke, kalau awak nak rebuild balik kereta tu nak pakai, rasa-rasa takut nak ambil, takut kos tinggi, boleh hubungi saya bagi offer. Saya boleh datang cekkan kereta anda dengan kos transport dan scan diagnose RM50. Itu saja. Kos transport dengan scan diagnose RM50. Saya anggap kereta tu kereta awak yang ada masalah dan saya akan datang cas sama. Tak ada masalah. Saya akan cek semua, akan bagi tahu, kita akan estimate kos. Kita cek bateri, kita try start, bagi hidup apa semua, dan kita akan estimate apa kos untuk repair lagi. Kalau dapat test drive lagi cantik. Kalau tak dapat, kita terpaksa kita akan shortlistkan, kita bagi estimate apa barang yang mungkin rosak dan berapa banyak yang awak perlu standby untuk repair. Mana nak jumpa Hazama boleh repair kereta? Ada kat sini. Terima kasih, moga sukses selalu, amin. Terima kasih Cik Zainal, Ezra Zainal. First time buat live ni. Kat mana ni Muhammad Rashidi Haji Ismail? Kat mana? Dekat Nilai tuan, dekat Nilai. Awak boleh buka Waze, awak search, tulis JANGGUT, Janggut Speedworks. Saya punya kad tadi. Janggut Speedworks, search dekat Waze, boleh jumpa saya punya kedai. Search Janggut Speedworks. Janggut Speedworks, mana? Tajam. Janggut Speedworks. Boleh jumpa saya punya kedai. Search dekat Waze, boleh jumpa.
Dekat dalam page ni pun kita dah ada alamat kat situ, Janggut Speedworks. Siapa-siapa yang share video ni, siapa yang nonton video ni, boleh PM saya. Saya akan offer stiker Janggut Speedworks baru berdasarkan logo. Kita boleh tuntut, awak semua boleh tuntut stiker tu. Kita akan bagi free of charge. Stiker tu kita akan jual pada harga RM8. Kalau ada kawan-kawan yang nak berminat dengan stiker tu, kita akan jual RM8. Tapi kepada siapa yang tonton video ni dan share, kita boleh bagi free. Kalau tukar enjin Nazaria berapa kos bosku? Nazaria, minta maaf saya tak buat kereta selain daripada Proton Savvy. Tapi kalau betul-betul nak, saya boleh tanyakan kawan-kawan pemen saya yang lain. Half cut saya boleh tanyakan, upah pasang pun saya boleh tanyakan. Boleh PM tepi. Arifin Hasbullah, saya nak tanya, kenapa kereta servis saya dah mati enjin tapi masih berjalan? Masih berjalan, enjin berjalan atau macam mana? Kalau enjin berjalan, sama ada nak kena cek wire starter dekat kunci tu ada masalah mungkin, ada short mungkin, ataupun awak ada pakai turbo timer. Kalau pakai turbo timer, selagi turbo timer tu tak padam, dia tak padamlah enjin. Thank you bos, tadi repair kereta orang rumah saya tu. Okey, terima kasih Encik Hashim. Alhamdulillah dah selesai dah kereta tu kan. Kalau ada masalah lagi lepas ni, boleh datang turun ke nilai bang. Atau kalau nak saya datang lagi, boleh kita uruskan. Kalau kereta tak boleh jalan, boleh kita uruskan. Saya ke sana lagi. Wahid Bahanuddin, salam bos. Kalau nak masuk enjin Myvi berapa bosku? Kita estimate harga dalam 7-8 ribu macam tu kalau nak masuk. Tapi kenapa nak masuk enjin Myvi? Enjin Savvy dah best. Enjin Savvy lagi sedap pakai dekat Proton Savvy berbanding dengan enjin lain. Melainkan anda betul-betul nak power ataupun anda betul-betul segit dengan spare part enjin Savvy ni, silakan, kita tak halang, kita boleh tolong. Tak ada masalah. Kalau yang nak power tu boleh masuk. Biasanya orang masuk Toyota Starlet Turbo. Kan? Toyota Starlet Turbo yang paling famous untuk dimasuk dalam Proton Savvy. Ya. Kenapa nak test jalan? Jalan Raja Culan kat mana? Jalan Raja Culan? Buka Waze lah. Saya phone saya tengah tu. Jalan ni macam ni. Dia agak semput sikit. So lambat lah nak test satu body ni. Total body? Dia punya reading semua. Reading dia fuel pump, throttle body, motor throttle body. Sabar bro. Nak support dia function. Soket throttle body try rapat kan? Buka pasang balik. Tak pasang ni. Enjin dah mati dan je yang masih hidup. Arifin Abdullah. Dan yang berjalan bukan enjin dah mati dan hanya je yang hidup. Arifin Abdullah, mungkin kipas motor tu kot. Saga FLX boleh convert enjin apa? Saga FLX rasanya ada orang masuk Mitsubishi kan? Mitsubishi GSR, macam-macam enjin dah orang masukkan dekat Saga FLX. Sebab dia ruang besar. Enjin dia besar. Nazaria kena hantar kat saya dan Kajang pakai convert enjin Nazaria to MZ. Okey, siap package. Terbaik MSI Engineering. Terima kasih kerana bantu kawan kita. Terima kasih kerana share video. Tong. Ken. On. Satu body tak buka. Off, on balik. Okey. Soket ECU buka, pasang balik. Masuk rapat-rapat. Kadang-kadang soket ECU longgar boleh jadi. Isu dah berapa kali buka pasang tu. Ya, buka rapatkan balik semula. Pakai nak tembak spray tak? Gas stick Savvy berapa harga? Kalau repair biasa kita ambil 350. Kalau tukar seketul kita ambil 650. Kalau kita ambil tukar repair kita ambil apa ni? Trade in bagi pasang alloy 750. Azizul bin Harun berapa kos? Azizul bin Harun, kos dia bergantung pada half cut lah. Itu kita kena PM tepi. Saya kat sini belum buat lagi, kena tanya kawan-kawan yang biasa buat. InsyaAllah saya boleh dapatkan harga yang berpatutan lah.
Lai. Apa lagi soalan? Mana yang saya boleh jawab? Saya cuba jawab. Gestic Savvy, kalau anda rasa harga 350 untuk repair tu mahal, awak cuba cari spare part original, harga dia sebenarnya 1500 bang. Kalau tukar baru 1500 Gestic ni. Sebab itulah kita repair balik, kita cuba dapatkan harga yang berpatutan dan yang orang mampu milik lah. Itu kita baiki. Kalau kata tukar second hand mau ni 500. Tapi kena pastikan dulu betul ke tidak gestic problem. Biasanya kalau gestic rosak, antara dia nak naik gear atau turun gear, nak neutral atau reverse, nak tukar mode manual ke auto, benda tu salah satu ataupun kesemuanya tak boleh masuk, ataupun longkang-longkang dia tak dah rasa tak sedap. Kan dia belakang ni ke depan, kalau dia pergerakan dia tak cantik, macam ada rasa sangkut, maksudnya dalam ni dah rosak, nak kena baiki. Biasanya kalau gestic rosak, kita nak start engine pun tak boleh. Kita pula kunci dia kosong, starter tak jalan. Sebab apa starter tak jalan? Sebab gestic bila gestic rosak, robotik komputer untuk gearbox akan masuk dalam safe mode. Safe mode dia tak bagi enjin jalan sebab dia takut awak tengah-tengah bawa, enjin tengah hidup, tiba-tiba dia masuk sendiri. Boleh rosakkan gearbox. Sebab tu dia tak bagi enjin start. Sama juga kalau elektrik pump kong, bila pressure tak ada, dia tak bagi enjin start. Sebab dia tak nak awak tengah jalan tiba-tiba dia mati. Bahaya pada kereta belakang ke apa semua. Boleh accident. Ini dia axle belakang dan juga subframe. Kita akan siapkan untuk tukar dia punya bush. Jadi kalau customer ada yang subframe bush dia dah makan, dah goyang, dah koyak, kita akan terus tinggal datang, salin siap-siap, terus apply and play. Tak perlu nak gantung kereta. Thank you bos, sama-sama. Cik Dan nasi kukus, selamat datang Cik Dan, selamat datang. Selamat menonton. Ada persoalan boleh tanyakan? Kita sekarang tengah troubleshoot kereta ni, masalah auto sensor, bacaan auto sensor dia asyik masalah. Kereta jadi semput-semput. Dan macam-macam yang kita tukar. Fuel pump dah tukar, fuel filter dah tukar, spark plug, coil baru. Baru ni kita tukar sensor exhaust 2 biji depan belakang kita tukar. Exhaust pun kita dah salin masuk yang lain. Wiring pun kita dah tukar. Sekarang ni masih lagi dalam proses troubleshoot. Malam sekarang datang mengacau. Jemput datang malam ni. Bengkel kami buka pada 10 pagi sampai 8 malam. Kalau kita ada job urgent, mungkin kita akan OT. Kalau ada siapa-siapa nak datang, boleh datang. Search Janggut Speedwork di Google, di Waze, di Google Map, boleh jumpa Janggut Speedwork. Ni wiring asal dia. Kita dah buka, dah tukar. Sekarang ni auto sensor punya problem, fault code dah hilang, tapi semput-semput tu masih ada. Sekarang kita nak troubleshoot yang tu pula. Satu-satu masalah kita akan cuba cari sampai dapat. Selamat datang Zulkhairi is watching. Assalamualaikum, sihatkah anda? Ada apa masalah tentang Proton Savvy? Ada berminat ke dengan Proton Savvy? Boleh jumpa dengan saya, boleh PM message dengan saya. Apex Zulkarnaim, hos minyak power steering, selain leaking tukar, ada cara lain tak? Selain tukar ada cara lain tak? Setakat ni tak ada. Sebab hos tu bila dia dah lama, dia ada crack halus tu. Crack halus tu yang kita tak boleh nak selesaikan. Kalau anda sapu gam pun dia akan pecah keluar dekat celah-celah gam tu. Memang kena tukar baru. Kalau tukar half cut pun nasib-nasib 50-50. Berkemungkinan yang half cut punya pun bocor. Jadi kena cari yang half cut punya tapi betul-betul kering. Kalau berminyak tu maksudnya hose power steering tu bocor jugalah. Jadi seelok je tukar baru. Yang atas dia ada dua set, 190 dengan 250 atas bawah. Jadi dua set tu dekat 400 something kat kot. Tapi kalau ni rasanya boleh try cari yang murah sikit. Rasanya bawah 400 boleh dapat. Nak join event 9 hari bulan boleh? Boleh sangat-sangat Encik Wahid Baharuddin. Saya dah update list. Nanti awak letak nama awak dalam tu, copy paste bagi tahu kat saya. Saya boleh masukkan nama awak.
Tapi kita kumpul, yang mana kawan-kawan daripada selatan, kita akan kumpul di bengkel saya pada jam 8.30 pagi. 7.30 pagi kita kumpul kat sini. Kita akan pergi breakfast kat depan, kumpul ramai-ramai sampai pukul 8.30. Kalau dah tak ada kawan-kawan yang on the way ke apa ke, kita akan terus shoot ke Putrajaya pada pukul 8.30 pagi kita gerak. Sebab event kat Putrajaya bermula pada 9 pagi. 9 pagi kita akan berkumpul. Kawan-kawan mana yang dari jauh nak datang apa semua tu kita tunggu. Pada jam 11 pagi kita akan ada taklimat bantuan kecemasan, CPR dan AED. Jadi siapa-siapa yang berminat untuk belajar cara untuk membuat bantuan pernafasan, bantuan kecemasan, jadi boleh datang. Boleh datang. Nanti dekat situ juga kita akan buat TT DIY. Kalau siapa-siapa nak tukar minyak hitam, nak tukar spark plug, nak tukar mentol, nak tukar minyak gearbox, nak tukar selector bush, apa-apa servis yang makan masa sampai yang ambil masa tak sampai sejam ataupun yang boleh buat sendiri, yang kita boleh ajar, kita akan ajar. Throttle body service, TDC service, apa lagi yang boleh yang kita boleh ajar, kita akan ajar. Ada kawan-kawan yang offer untuk polish headlamp. Ada yang offer untuk buat smoke headlamp. Kita akan ajar. Standby barang-barang yang awak ada, screwdriver ke apa ke, semua bawa. Jadi kalau awak bawa barang sendiri, senang, kita tak berebut tool. Saya boleh pinjamkan sikit-sikit barang saya, tapi saya takut kalau ramai sangat yang pinjam nanti sekarang saya balik tool tak ada barang. Bawa 10 barang, balik 1 barang. Payah macam tu. Jadi kalau ada barang sendiri, kita bawa barang sendiri. Nanti kita sama-sama kita just tunjuk ajar saja. Kita akan assist daripada buka sampai pasang balik. Siapa lagi yang ada Proton Savvy, siapa yang lagi berminat dengan Proton Savvy, boleh komen, boleh WhatsApp kat sini. Event sampai pukul berapa bos? Kita target sampai maghrib dan mungkin sampai malam. Tapi tak ada halangan, tak ada paksaan untuk stay sampai malam. Kita akan event habis sebab pukul 2 petang kita ada sesi sembang santai. Saya akan bertanya soalan kepada sifu-sifu Savvy, otai-otai yang dah lama main dengan Proton Savvy ni. Mana yang dekat tu kita dah kumpul, kita dah assignkan panel-panel dia. Kita akan buat video record tentang perbualan tu nanti, kita akan share untuk bagi penerangan pada kawan-kawan supaya semua yang ada Proton Savvy, yang berminat dengan Proton Savvy, masih yakin untuk pakai Proton Savvy. Jangan risau. Orang duk cakap Proton Savvy ni bermasalah. Tak ada masalah. Yang masalah utama Proton Savvy apa? Satu je, tak jumpa pomen. Kalau jumpa pomen pun kadang-kadang pomen ni dapat pomen yang tak tahu tapi buat tahu. Jadi benda yang repairnya tak sampai 1000 boleh jejak sampai 7-8 ribu kan. Itu masalah dia. Tapi tentang masalah spare part apa tak dapat, baru ada half cut, ada recon pun ada. Benda tu semua ada. Kereta awak daripada tak berjalan, kita boleh tolong sampai berjalan. Barang semua ada, tak ada masalah. iPad Zulkarnain hose sebelah bawah. Saya tak ingat, ada dua. Ada hose, satu yang 200 lebih, satu yang 100 lebih. Itu kena check balik. Nanti kena check balik. Awak boleh PM saya, boleh WhatsApp saya iPad. 0193138492. Pakai scraper, kita potong dulu gam dia, lepas tu kita congkel dengan screwdriver lah. Scraper tu rasa dah petah dah pun. Tak apa, pakai je screwdriver leper yang betul-betul leper. Ketuk, lepas tu bila dia dah umpil, lepas tu nanti sebelum pasang balik kita ketuk balik bagi rata dulu. Cuci lah. Skru dia ada 17 biji. Cek betul-betul. Semua dah buka belum? 17, ada 2 lagi tak buka. Tengok dekat flywheel ada tak? Kat flywheel dah buka belum? Ya, kena buka juga. Semua kena buka. Buka plastik tu, lepas tu nanti boleh masuk box. Nak tukar hose bawah. Hose power steering. Okey, famous juga ni. Masalah power steering sensor. Asyik bocor. Kalau selalu bocor hose power steering tu asyik bocor, salah satu sebab dia adalah pressure terlalu tinggi. Bila pressure terlalu tinggi selalunya disebabkan oleh keladak minyak yang terlalu pekat, terlalu banyak sumbat kat dalam tu. Bila sumbat banyak kat dalam laluan dan sistem power steering, pressure tinggi dia tendang pada pressure sensor pecah, meleleh lah minyak keluar kat situ. Jadi cara paling selamat, flush dulu, kasih habis clear kat dalam isi dia, baru kita try tukar.
Kalau kata lepas flash pun sama juga, power steering okey, tapi bocor juga, kita palamkan. Kita matikan terus power steering. Tapi masalahnya bila kita matikan sensor power steering ni, bila atas highway steering tu terlalu ringan. Sensor power steering ni function dia untuk trigger power steering ni bila kita parking, nak U-turn senang, nak keluar masuk parking senang. Tapi bila kita bawa atas highway, corner ke apa ke, steering tu akan diberatkan, akan rasa berat, kita rasa tegap bawa kereta. Tapi kalau kita palam, kita matikan sensor tu, dia akan sentiasa on. Power steering tu akan sentiasa on. Jadi bila awak parking pun dia on, awak atas highway tengah laju pun dia akan on. Bahaya untuk awak. Takut nanti kan awak nak elak lubang sikit ke apa ke, kereta berpusing. Bahaya. Jadi handling kereta saving yang sedap, orang cakap tegap atas jalan raya ni, akan dikurangkan ketegapannya bila kita matikan power steering sensor. Jadi apa pun kena check betul-betul dulu kereta tu. Kalau boleh, apa sensor jangan dibuang, jangan dimodify. Pakai yang asal. Kalau dah terdesak, baru. Kalau asyik-asyik tukar jadi juga, baru kita palamkan terus. Syam Abdul Jalal. Selamat datang Cik Syam. Assalamualaikum bos. Kereta saya dah tukar fuel pump sebab susah nak start sebelum ni. Lepas tukar 2-3 bulan okey, sebab lepas tu langsung dah tak boleh start sekarang. Kita kena check tak boleh nak start tu adakah masih disebabkan oleh fuel pump ataupun ada masalah lain. Kena check. Macam tadi saya dah tunjuk tadi, kita kena check fuse, kita kena check relay, kena check wiring, semua kena check. Filter kena check. Kita kena check dulu fuel pump awak tu masih berfungsi ke tidak. Kita try direct, tengok motor tu jalan ke tidak. Kalau motor tu jalan, maksudnya ada benda lain yang rosak. Awak kena check dulu. Kena check 3C pun nak kena check, awak punya coil pun kena check, awak punya panometer pun nak kena check. Panometer ni jangan tak tahu. Panometer seprotes heavy ni dalam tu ada immobilizer. Kalau panometer rosak, dia punya board di dalam dia dah cekang ke apa, dia punya chip tu ada problem, dia akan trigger safe mode. Bila dia trigger safe mode, dia tak bagi fuel pump jalan. Kalau dia bagi jalan pun fuel pump tu tak kuat. Jadi pressure nak bagi engine tu jalan tak kuat, kereta tak boleh start. Dah banyak kali dah banyak case dah kereta proton heavy rosak, tak boleh start. Tapi bila kereta engine hidup, okey jalan, tak ada masalah, boleh jalan jauh semua, tak ada masalah. Kan? Cuma bila dia dah parking, bila nak start balik ada masalah. Tak boleh nak start. Dia cranking ada tapi tak nak hidup. Itu kena check juga panometer. Biasanya panometer ni kita nak tahu satu cara je. Bila kita start apa semua masalah tak boleh nak ni, kita cucuk scan. Cucuk scan tak ada keluar fault code apa-apa. Kan? Bila tak ada keluar fault code apa-apa tapi dia masih tak boleh start, kena check fuel pump ataupun meter, antara dua. Betul tu bak kata Usop. Ai Putrajaya. Selamat datang Cik Ai Putrajaya. Ai tolong share Ai pada kawan-kawan CV lain. Tolong share. Ulang nombor bro. Apek Zulkarnain. Saya type ya Apek 019. Nombor saya 0193138492. Saya bagi link WhatsApp terus. whatsapp.my/ 60 ni. Okey, dah. Awak klik link whatsapp.my/ 6019313842. Nombor tu awak tekan saja terus dia keluar kat WhatsApp. Terus boleh WhatsApp saya kat situ. Ngam. Terima kasih Ai Putrajaya. Ai Putrajaya ni adalah salah seorang joki proton heavy yang disegani, yang dikenali. Kalau masuk track tak pernah tak podium. Ini orang dia. Ai Zul cakap dia tak kenal kau Ai. Tak kenal siapa tu? Ai Putrajaya, Gemilang Motorsport. Haji Jen Syaiful, Razli Hussein, Ezora macam ni rosak. Ezora rosak apa tu bang? Ezora kita buat masa ni kita belum ambil lagi. Kalau kata ada masalah boleh hubungi kita ada kawan-kawan yang boleh tolong. Terbaik pencerahan. Terima kasih, nanti saya WhatsApp bos. Terima kasih Bang Syam, terima kasih. Nanti apa-apa WhatsApp ya. Zul ada sana. Yes, Zul dah start kerja dekat sini hari ni. Kantor kat situ. Zul ada dekat sini hari. Sekarang ni tim Janggut Speedwork adalah saya, Peng, Zul dan juga Ali. InsyaAllah lepas ni kita dah boleh pulun dah. Job InsyaAllah job keluar masuk rancak. Segala perancangan untuk dimajukan bengkel ni akan diikhtiarkan, akan dipergiatkan. Kalau nak datang lah sini datang jemput datang Siapa lagi nak datang jemput datang kasih meriah bengkel. Datang bawa goreng pisang. Zul cakap datang bawa goreng pisang. Tinggal 18 orang. Tadi dekat 33 orang tengok. Alah, janganlah lari. Share lah lagi.
Okey. Apa lagi? Pukul 9 malam ni ada customer daripada Ceras minta kita ambilkan kereta dia. InsyaAllah kita boleh pergi sana. Kalau ada siapa-siapa kereta breakdown, rosak, nak minta saya datang tengokkan, InsyaAllah saya boleh datang. Kita akan charge duit transport RM2 per kilometer, dan RM50 duit scan diagnose. Kalau kita dapat bagi kereta hidup dekat situ juga, kita bagi hidup. Kalau kereta tak dapat hidup ataupun bermasalah untuk dihidupkan, ataupun ada masalah lain yang tak dapat diselamatkan, kita boleh tarik ke bengkel. Kita boleh tarik ke bengkel, tak ada masalah. Itu kita boleh arrange. Terima kasih Apek Zulkarnain, thank you bro. Sama-sama. Terbaik CV, good CV memang terbaik, tak rugi beli CV. Nanti sampai bukan hari ni loh. Okey, bare hari lain masa kita jumpa. 9 hari bulan jangan lupa. 9 hari bulan kita jumpa dekat Putrajaya hari. Datang tempat kau ni. 9 hari bulan. Daripada pagi sampai ke petang insya-Allah. Malam tu kita optional. Kalau ada kawan-kawan yang nak stay sampai malam, kita akan stay sampai malam. Hamizan mari. Okey. Ya. Fokok keluar lagi ke? Panjang betul live. Panjang betul live, tak tahulah. Kita layan dia dulu. Sekarang ni nak check throttle body kan. Motor satu body, check. Okay. Perform. Form. Tak jalan. Jadi macam tu je. Okey, exit. Kalau dekat sini tak boleh, kadang-kadang dia keluar lagi. Keluar. Lagi keluar. Keluar lagi. Select system menu. ECM. Renault 18. Tas. Actuation test. Motorized throttle body set. Bawah sekali. Perform. Tu. Exit. Itu proses. Exit je. Dah complete. Dia dah diam. Dah, Complete. exit. Bacaan Dah. dia. Okey, not support this. Macam mana bacaan dia? Bacaan dia pergi ke arah data stream. Ini kita tengah troubleshoot dia punya throttle body. Back. Masuk balik dekat ECU CV balik. Mereka Atin Ikma is watching. Selamat datang Atin Ikma. Ada masalah dengan Proton CV atau berminat dengan Proton CV, nak tanya apa-apa boleh tanya, saya boleh jawab insya-Allah. Read data stream. Bawah, tengah, atas kiri. Clear forward bawah tu. Tu. Apa-apa yang throttle position apa semua tu ni. Apa-apa yang tulis throttle tu tengok. Dia sama ada motorized throttle, sensor, throttle post, throttle sensor, benda-benda tu tengok. Manifold pressure, pedal mesh. Pedal mesh ni pedal minyak. Pedal post, lepas tu dia throttle post 1, 2, 3. Dah. Baca okey. Pedal mesh 14.5 ni normal. Tekan pedal minyak. Tapi kenapa pedal mesh post ni 54.1? Terus tengok pada minyak terus salin. Ambil kereta Mega punya ke. Masuk kat sini try. Yang dah barai tak ada? Ada buka kereta biru ni belakang. Tak yang dah kat luar. Takut tak ni. Try lah tu atas lantai sebelah bateri tu ada. Boleh try. Jangan kasih buka kan. Muhammad Syanizam, selamat datang Cik Muhammad Syanizam. Ada apa-apa masalah atau soalan tentang Proton CV boleh tanya dengan saya. Kalau berminat nak cari, nak beli pun saya ada. Kalau nak repair pun saya boleh tolong. Kalau berminat nak beli dengan kawan-kawan ke apa ke, nak saya cekkan dan estimate cost untuk baiki ataupun nak tengok keadaan kereta tu long term dia macam mana, boleh saya bantu. Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, saya ingat lebih baik ada baiknya kalau saya tamatkan live hari ni. Baik. Sepatah dua kata terakhir sebelum kita tutup. Thank. Selamat datang ke Janggut Steward. Itu saja. Itu saja. Iklan sikit. Nak promosi sila datang. Promote lah sudah datang sini.
Kepada abang-abang, kakak-kakak yang agak di luar sana, marilah jemput sini. Zainul Arifin, bengkel kereta dekat mana? Dekat Nilai tuan. Dekat Nilai. Awak boleh WhatsApp saya 0193138492. Saya boleh send location. Atau awak boleh Waze terus. Buka dekat Waze, search Janggut Speed Works. Boleh search dekat Janggut Speed Works. Dekat dalam page saya pun ada data, dekat ada detail tentang alamat bengkel dekat situ. Bengkel saya dekat Nilai je tuan. Kalau sampai kat Nilai, cuba tanya Proton Service Specialist, insya-Allah ada. Ada orang bagi tahu nanti. Ini nombor telefon saya typekan je 0193138492. Nombor telefon saya. Saya dah typekan tu. Okey, apa-apa nanti kita WhatsApp ya Encik Zainul. Okey, Zul pula. Tadi Peng dah bagi kata-kata terakhir. Sepatah dua kata sebelum saya tutup video live ni. Apa tu? Apa dia? Bos. Ya. Belanja McD bos. Apa? Time live kau minta Tengok bos jawab apa. Saya pekerja demand bos. Come on lah. Kau baru 2 hari kerja kau dah minta Medi. Aduh. Lelek bos. Lelek lah. Ni nanti kita pergi 9 bulan insya-Allah ada. Ngambok kau tak boleh minta Medi. Habis? Minta bini. Bapak aku pun belum ada bini lagi. Saya dicerai mati bos. Kau dia jangan mati. Okeylah, itulah saja daripada kita Janggut Speed Work pada hari ini. Apa yang Zulkarnain, sebelum tukar minyak hitam tak berasap, bila tukar minyak hitam 2-3 hari lepas tu berasap. Syah kuning tukar biru balik, kadang berasap kadang tak. Kenapa? Okey, berkemungkinan top seal gasket anda sudah mula bocor. Minyak hitam yang awak tukar tu adalah minyak yang halus. Biasanya minyak fully sintetik. Minyak fully sintetik ni cantik kalau nak pakai kalau enjin tak ada bocor apa-apa. Bila pakai minyak yang nipis, minyak fully sintetik ni, minyak tu senang nak keluar. Berkemungkinan minyak tu keluar dan kena pada exhaust, dan exhaust panas, dia berasap. Dia terbakar. Tukar biru balik, kadang berasap kadang tak. Jadi seelok-eloknya awak kena cek kebocoran pada enjin awak, sama ada gasket top seal, gasket head ataupun oil seal pump ke apa-apa yang berkenaan. Awak cek dulu. Jadi kalau kita dah gantikan seal tu, insya-Allah okey. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton pada hari ini. Alhamdulillah video live kita yang pertama dah berjalan dengan lancar, harapnya. Kalau ada apa-apa soalan yang nak diutarakan, boleh komen kat bawah, boleh PM saya, tak ada masalah. Assalamualaikum, dan kita punya tagline, service hadai kita kasih hidup. Assalamualaikum.